Okey. Jadi kita mulalah. Okey, sedikit update lah daripada kita punya tetamu kan. So Naim sekarang ni masih di New Zealand lah kan Naim kan? Jadi Ya, saya masih di New 5 Zealand. tahun Naim kat New Zealand so tertanya-tanya juga apa sebenarnya Naim duduk kat sana kan. Tu nanti soalan pertama lah Naim. Nanti kita tanya soalan pertama. Okay. So status Naim ni ber-TikTok. Status Naim bujang available ke bujang berpunya Naim? Forever alone status dia. Bujang available lah, bujang available. Bujang available Ui, tapi tak ada. Nak jawab sekarang? Lepas ni. Okay. Tak, sekarang ni alhamdulillah briefly. Alhamdulillah sekarang dah habis belajar, mencari kerja sekarang. Sebab mak kata, bukanlah mak kata, orang kata lah macam ni macam kawan-kawan Malaysia kata selagi balik Malaysia kena ada 2 sijil. Sijil belajar, sijil kahwin. So 1 sijil dah ada, satu belum ada. So buat masa sekarang tu lah nak cari kerja. Kalau ada rezeki cari jodoh, tengok macam mana. Tak tahulah siapa dah sihat kau ni. Okay, seterusnya kita ada Afika lah. Graduate as Electronic Engineering dekat Ehwa Women University kan. Kat Seoul, Korea Selatan. Dah 5 tahun di Korea, dah masih di sana dan bekerja di sana. Okay, selamat pengantin baru ke Afika. Terima kasih. Okay. Dan seterusnya kita ada Habib, Associate Graduate daripada London. Ni rasa pilih London sebab franchise lah kan. Sekarang ni auditor di Mazars PLT, Global Medium Firm lah kat Malaysia lah. So tak macam Afika lah, at least nak Habib kerja lah dengan nama firm international lah, walaupun kat Malaysia Habib kan. Okay, status Habib apa? Status Habib? Berpunya bujang single? Bujang Bujang lagi lah. Berpunya kot. Okay, untuk maklumat yang kawan-kawan yang lain, kalau ada nak tanya soalan, boleh tanya soalan direct masa session soal menyoal ni. Maksudnya antara moderator dengan panel boleh tanya direct. So maksudnya kalau guest kita nampak rasa dia orang nak jawab, dia orang jawab direct je. Jadi after 2-3 soalan daripada saya sendiri, kita akan buka Q&A session. So Q&A session tu, soalan tu kita pilih, kalau banyak kita akan pilih based on banyak like. Kita tanya Habib dah dulu. Habib, sana keadaan sekarang, maksudnya yelah kerja kat Malaysia, workload semua tu. Lepas tu malam pula PM suruh pergi kerja pula. Tapi tak boleh balik beraya. Macam mana? Macam mana sekarang? Lepas tu apa plan Habib untuk tak tahu lah, next 3 tahun ke, next 5 tahun ke, bila nak kahwin ke, macam tu. Boleh cerita sikit? Okay. Assalamualaikum. Masa sekarang keadaan sekarang ni okey, alhamdulillah. Semua berjalan dengan baik. And tak tahu lagi sekarang ni tengah bekerja. Yelah, sibuk sikit kan kerja auditor. Kalau korang tahu pun workload memang banyak. Tapi for now sebab kerja work from home kan. Jadi bila work from home ni dia punya workload dia tak banyak sangat lah. Klien pun lambat nak bagi. Okey lah untuk auditor. And kalau bila cakap pasal sorry planning untuk sebelum tu PM tadi kan. Yang pasal PM tadi, sebab sekarang ni tengah duduk kat Besut kan, kerja kat KL lah. Lepas tu bila semalam PM kata kena kerja ni, kena balik KL. Lepas tu kena balik KL tak boleh balik raya. Jadi susah sikit lah, tapi ya rasanya semua orang macam tu juga. Yang mana kerja kat KL kan, yang ni kan. Jadi nak tak nak sebab kita dah kerja, kita dah ada kontrak dengan company, kita kena balik KL kan. And so that is one of the cabaran lah kira macam, ya siapa tak nak balik raya kan, tapi
sebabkan kita growing proses balik lah. Kenalah pergi kerja. And pasal yang lagi about planning Dia cakap planning ni dengar okey jelas tak? Dengar. Okey okey. Bila dia cakap planning ni untuk 3 to 5 years, actually planning ni tak adalah jelas sangat sebab still discover dunia macam mana kan. And tapi for now untuk dekat Mazar ni, sebab yang ni pun dah 2 company dalam 2 years. Ni company kedua, which is last year lain 9 bulan, and then ni baru masuk last October. Okay lah, so far okay, and hopefully ingat nak habiskan untuk dapatkan chartered account lah dalam dekat sini, which is mungkin dalam setahun setengah lagi kot. And planning supposedly tunggu senior, dia dapat senior which is dalam maybe 1-2 tahun lagi. Then after that nak try apply untuk opportunity luar negara lah. Especially UK, dalam Mazar, still dalam Mazar juga. Sebab kita tahu yang Mazar global yang luar tu lagi, orang kata dia punya exposure dia lagi tinggi lah. Okay, macam boleh sign Big Four dekat Malaysia lah. Tapi kalau tak dapat, tak apa lah, kita boleh cari lain. Mungkin kita pergi ke bidang finance and investment and all that. Okay. Wow. Okay. Walaupun tak faham kan. Mail tertutup ni. Itu lah Mail tutup mic. Sorry. Maaf. Maksudnya biasalah kalau ACCA ni dia kena ada 3 tahun pengalaman kerja untuk dapat chartered account. Macam CJ tu yang lebih mahal lah. Mahal pun Malaysia lebih kurang je bayar gaji. Tapi serius lah, macam bila aku dengar korang yang buat account ni kan, aku macam tak boleh, mungkin sebab aku bahagian bidang lain, tapi aku macam finance, investment, benda-benda macam tu tau. Aku macam tak, sebab plan nak start investment, tapi bila aku baca aku tak faham satu apa pun, so aku macam give up lah. Sabarlah, kalau aku baca pasal engineering pun aku tak faham dah. Apa-apa. Fika, kau siapa lah Fika? Electronic Nanti engineering. Okay. Nanti aku beri balik, nanti aku beri. Okay. Go. So macam tu lah, kalau apa-apa pun terutamanya ramai rakan-rakan yang baru nak habis belajar, so kita kena plan lah macam mana kita nak susun, tambah-tambah lagi career kita kan. Contoh macam Abid nak ke UK, so kena buat betul-betul lah Abid. Nak pergi UK bukan senang, kena buat betul-betul. Tapi mana-mana ada rezeki insyaAllah. Okay, Naim. Naim, apa duduk kat saya. Bercinta lah. Cuba cerita sikit, kenapa sikit ini? Dah lama aku rasa dah 7 tahun lepas jangan buat macam tak biasa Mak, macam tak pernah bercinta. Alhamdulillah sekarang dah tahun ke-5 duduk New Zealand. Mula daripada 2014, tapi 2014 tak kira lah sebab akhir kan. 2015, 5, 6, 7, 8, 9, 5 dah. Sekarang Alhamdulillah baru habis belajar. Baru habis December 2019. Belajar degree in business management. Dan Alhamdulillah I just got my working visa. Baru dapat working visa 3 tahun sampai 2023 Alhamdulillah. So ingat nak kerja sini dulu for few years just to get the experience kan, nak ambil pengalaman duduk negara orang. Hari tu macam sekarang saya di bandar Wellington, capital ibu negara New Zealand, di Wellington sekarang. Dulu belajar kat Otago. Boleh tengok Google sikit sambil saya cakap ni. Dulu Otago ni bahagian selatan. Yang bandar yang kena tembak, Christchurch attack. Tu bandar adik Suhail, Syahmi Aiman. But anyway, so now I'm in Wellington, sekarang kat Wellington. Baru pindah ke Wellington ni seminggu sebelum lockdown.
Hajat nak pindah ke Wellington nak cari kerja lah. Lepas tu adalah interview satu tu dapat, tapi macam lepas tu Jacinda, Prime Minister New Zealand, umum lockdown. Jadi macam semua interview cancel, semua restoran semua tutup, company semua tutup. So buat masa sekarang tak buat apa, terperap dalam rumah lah kat Wellington. Memang mencari kerja lah online. Daripada kita bermain outdoor, marilah sama-sama kita main TikTok. So, Tak adalah. macam mana puasa sana, Naim? Terutamanya Puasa alhamdulillah pendek, antara yang tersingkat dunia dari segi tempoh dia. Sini New Zealand kami bermula daripada 6 pagi sampai 5.40 petang. Tak sampai 12 jam pun, pendek je. Lepas tu negara sejuk pula kan. So macam tak haus, tak dahaga pula, easy lah. Kita tak haus. Sejuk. Macam sejuk kan? Tak, nak kata dibandingkan Malaysia lah, bukanlah tak haus langsung. Tapi macam easy lah. Lagi-lagi duduk rumah kan, tak buat apa. Lagi-lagi duduk rumah tak buat apa. bibir tak kering lah, Naim. Bibir jual gitu lah. Okay. Bibir tak kering lah. Alhamdulillah. Okay. Apa macam geng-geng Popu yang belajar New Zealand lu best cerita Imran. Imran dah kat Malaysia sekarang. Ko Afif lah ni, Ko Afif ada ni. Ko Afif ni duduk Wellington tapi dah balik Malaysia dah. Itulah. Besar masing-masing. Nak menangis rasa. Jaga diri lah, Naim. Kau nak cari orang nak sana, Baik. cari elok-elok, Naim. Tak, dia macam ni tau. Ni nak minta tips sikit kawan-kawan. Aku ada minat orang tak minat aku. Tu macam mana tu? Dia susah tau. Dia macam ni. pun. Dia Kalau dia for tak a minat man, kau maksudnya. for a man to confess his feelings, it's not easy tau untuk meluahkan perasaan. Jadi bila kita dah luah tu, appreciate lah sikit. Tapi tak tahulah. Tengoklah macam mana. Ingat kalau dah cari kerja dah stabil, bolehlah kot fikir ke arah tu. Okay. Mungkin tu Okay, je kot Naim. yang kau kena tunggu. Tu lah. Tengok lah macam mana. Okay. Apa-apa pun, Naim. Betul lah tu. Kena stabil tu kewangan. Nak jaga anak orang kot. Bukan senang kan. Okay. So kita nak ke Afikah lah. Afikah special sikit lah sebab yelah based on IG lah, IG story, IG punya gambar kan. Tiba-tiba kahwin, lepas tu tiba-tiba fly ke Korea balik, lepas tu tahu-tahu kerja sana kan. So maybe boleh share sedikit story lah di sebalik tu, siapa yang apa macam mana buat keputusan semua tu kan. Boleh share? So, bismillahirrahmanirrahim. Okay. Takut panjang sikit sebenarnya. Tapi tak apa, aku try buat make it short. Okay. So, first of all, minta maaf lah sebabnya terkejut kan. Aku kahwin ni. So, sebelum tu aku nak cakap je lah, InsyaAllah nanti aku akan buat majlis. Tapi sekarang ni, dan aku nak jemput korang semua lah untuk datang ke majlis aku tu. Cuma sekarang ni disebabkan plannya bulan 8. Okay, 8 dan bulan 8. Tapi disebabkan COVID ni, aku tak sure lagi sama ada nak kena adjust macam mana. Sebabnya dulu Korea macam untuk orang Malaysia, dia bagi visa macam visa pelancong okey. So visa semua okey tau. Tapi disebabkan start pada COVID, diorang macam mana tarik balik kebebasan visa tu. Walaupun aku ada visa bekerja, tapi diorang tarik balik kebebasan visa. So untuk aku pergi, macam mana kira? Diorang tarik kebebasan visa tu sebabnya Malaysia tak bagi orang Korea masuk. So disebabkan benda tu, disebabkan corona dan disebabkan benda tu, susah sikit aku nak commute lah macam tu. Tapi kita kena tengok in a few months macam mana lah. Okay. Anyway, that's that. Okay. Nanti aku akan jemput lagi official. So, macam mana aku boleh ni sebenarnya macam ni je. Since second ni lagi aku dah ada kira apa, planning lah apa aku nak buat. Contoh okay aku nak buat apa waktu ni. Daripada first year lagi sebenarnya, pada first year lagi aku dah sampai sini, aku nak buat apa, aku nak kerja kat mana, aku nak ni. So aku punya planning
macam tu lah. Cuma waktu tu aku tak ada orang lagi. So semua orang tanya, kalau planning aku macam tu, macam mana aku nak adjust kalau ada orang nanti? So waktu ni lah aku doa, aku cakap, okay lah, macam ni lah. Aku planning macam ni, bila ada orang, dia masuk, aku make do je. Macam tu. Benda ni tak tahu lah dia boleh jadi ke tak. Tapi aku make do, aku kata. Sebabnya jodoh ni dah ditentukan. Tapi career path aku yang kena tentukan. So bila dia datang, siapa dia, nanti aku akan make do lah, aku akan masukkan kat mana yang boleh pada stage tu. So dia kan sebenarnya aku dengan dia ni dah lama kawan bukan, kita macam kenal. Kita orang satu persatuan. Tapi yelah waktu persatuan dulu aku pun tak suka dia pun tak suka aku. Macam tu. Jadi nasihat pertama, jangan benci orang sangat-sangat. Okay. Lepas tu Dengar lagi. bila dah benci nanti dia ada benda lain. So kita macam start last year kot dia start approach aku. Waktu tu aku pun macam tolak lagi sebab waktu tu aku busy, plus sebenarnya aku Korea dia tak wajib final year project tau, tapi sebabkan aku nak buat juga final year project extend 1 semester sebab kredit aku banyak sangat. So waktu tu aku memang waktu extend tu marah hanya support duit je, rumah semua tak support. So memang daripada tahun sebelum tu lagi aku planning macam mana aku nak kumpul duit, macam mana aku nak backup duit rumah apa semua. So aku sangatlah busy waktu tu. So bila dia datang approach aku tak ada masa nak fikir. So macam main tarik tali lah macam tu. So main tarik tali. Masuk second sem aku dah macam relax sikit kot. So macam relax sikit aku macam yelah dia nampak effort lah macam tu. Kira dia tak putus asa. Aku cakap macam mana pun dia macam nak give up tapi dia tak give up macam tu lah. So aku pun okay lah, aku kata tak apalah, kita give it a try lah kan. Give it a try. Tapi waktu tu dia dah tanya dah kat aku sebab dia kata okay ni tips untuk orang perempuan pula. Bila terimalah lelaki yang betul-betul serius macam tu. Tips ni dah banyak korang baca kat Twitter apa semua, tapi aku just nak remind sekali lagi untuk kaum hawa di luar sana. So dia cakap kat aku dia memang nak serius. And aku cakap kat dia sebab ayah aku ni bukan jenis, ayah aku kalau dia dapat tahu aku ada someone, dia tak suka tangguh. Macam tu. Dia kata aku tak boleh support diri aku sendiri, tak apa. Dia support. Sebab apa? Sebab yelah benda ni pertama dia benda baik. Kedua sebab aku kat sini dan orang tu pun kat sini. So dia yelah biasalah kan kita duduk jauh ni lain sikit. So waktu tu aku macam okay lah tunggu dululah sebabnya aku ada FYP aku nak kena buat ni. So sepanjang FYP tu aku just get to know, walaupun aku dah kenal dia setahun sebelum tu, like 3 tahun in total, tapi aku tak kenal dia betul-betul lagi tau. So waktu tu aku get to know, aku macam dia ni macam mana, orang ni macam mana, apa yang aku tak suka, apa yang aku suka kat dia, apa yang aku tak suka kat dia, aku list down. Aku bagi tahu apa yang aku rasa dia kena improve, yang aku macam susah nak ni. So lepas tu waktu bulan 12, waktu tu aku dah habis presentation FYP, dah habis apa semua. Waktu tu lah baru aku ada masa nak fikir tak planning ni. Padahal dia dah tanya awal dah. So waktu tu aku macam, okay aku tanya dia balik. So apa planning apa semua. Asalnya, ni asalnya kita orang ingat nak nikah tengah tahun ni. Buat majlis akhir tahun nanti. Okay. Tu, aku pun bagi tahu ayah aku. Bila aku bagi tahu ayah aku, dia dah tak senang duduk. Sebelum tu, apa yang membuatkan aku make this decision untuk teruskan next step is because aku dapat offer kerja, alhamdulillah. So lepas aku dapat offer kerja, aku cakap dah, yalah mungkin ini sign kot untuk aku fikir benda ni. So aku bagi tahu ayah aku. Bila aku bagi tahu ayah aku, dia kata okey, tapi aku nampak dia macam tak senang duduk. Dia waktu tu lagi dia dah pesan, dia kata waktu aku beritahu tu dia kata apa, jangan, tak boleh keluar dating, tak boleh buat apa-apa, maknanya tak boleh lah macam tu kan. Aku macam okay, aku macam tu lah. So aku cakap aku ni, lepas tu tapi aku nampak dia tak senang duduk, so aku pun macam aku tanyalah dia kenapa, ada bagi
tahulah supaya aku pun boleh fikirkan apa yang dia nak ni. Lepas tu dia pun kata, dia sebenarnya kalau boleh tak kisahlah nak buat majlis bila tapi dia nak aku nikah lagi awal lah kalau boleh. Sebabnya lepas tu nanti aku duduk sini juga kan. So orang tu pun akan ada kat sini juga. So waktu tu aku pun macam waktu tu aku tak tahu, serius dia macam terlampau laju, aku tak boleh nak hadam. Tapi aku ingat lagi doa aku dulu, aku kata bila aku dah ada plan macam ni tapi bila orang tu sampai aku akan make itu je. So waktu tu aku istikharah lagi dan waktu tu aku istikharah tapi aku macam aku still tak tahu apa dia punya ni tau. Tapi family dia daripada awal-awal macam yelah takut-takut sebab dia masih belajar lagi. Tiba-tiba family dia on. Tiba-tiba ayah aku on. Tiba-tiba semua benda dimudahkan. Macam tu lah. So aku macam okay mungkin this is a sign lah aku katakan. So aku macam bila aku dah tinggal planningnya bulan 2 tu kan. Waktu tu dah akhir bulan 12 rasanya kot. Lepas perbincangan, discuss apa semua. Waktu tu aku dah macam okay memang tak sempat dah nak buat majlis besar ke apa kan. Saya kata tak apa kita buat nikah je dulu. Majlis tu depends on korang nak buat bila. Macam tu kan. At least bagi nikah dulu. So alhamdulillah lah aku dapat ayah yang understanding. Macam tu kan supportive. Tapi ni aku nak cakap kat korang lah. Untuk yang kat luar sana bila korang rasa macam tak boleh nak sebab benda ni yelah pasal like partner korang kan. Kalau korang tak boleh nak ni pergilah kat mak ayah korang. Tanya. Kalau kata korang nak kahwin awal ke? Cakap kat mak ayah korang. Kau boleh nak kahwin awal tapi saya tak ada tapi saya tak ada ni. Macam mana je? Macam tu. Kalau kata nak kahwin lambat daripada mak ayah korang takkan bagi tahu. Apa-apa pun ambil lah nasihat ataupun pendapat daripada mak ayah. Sebabnya mak ayah kita ni lah orang yang akan tangkap kita balik kalau apa-apa jadi. Macam tu. Dan mak ayah kita ni lah yang orang yang jaga kita dari kecil, yang tahu kita macam mana. So bila dia tengok orang tu dia akan tahu okey ke tak ke apa semua. Sebab dan lagi satu ingat lagi dulu Ustazah Sarah kot pernah cakap. Dia kata redha mak ayah tu penting sebabnya macam mana? Tak ingat lah ayat dia macam ni tapi maknanya macam mana diturunkan ilham tu direct kepada ibu dan ayah dulu. Macam tu lah. Ibu dulu rasanya. Aku tak ingat macam mana Sarah cakap lah macam tu. So lepas tu aku pun kata okey lah kalau macam tu kita buat lah. So sepanjang aku balik tu aku prepare untuk kerja. Aku prepare untuk tak ada prepare apa untuk grad. Aku prepare untuk kerja dan aku prepare untuk kahwin at the same time lah. So macam tu lah ceritanya berjumpa dengan husband. Tapi yang paling penting aku nak cakap lah sebelum kita decide untuk kahwin ni kita kena tengok tahap macam mana nak kata tahap kita ni kan dah ada dituliskan di dalam Quran kita ni wajib ke apa-apa semua kan. Kalau korang rasa korang belum lagi wajib untuk kahwin dalam kategori wajib tu enjoy lah macam tu. Fine macam mana sebelum kau sayang orang lain find a way to love yourself supaya yang ni untuk semua okay. Tapi khas untuk kaum hawa sebab kita ni macam mana hati dan perasaan kita ni sensitif macam tu. Lelaki pun sensitif juga tak ni. Cumanya yang kita ni kalau dalam perkahwinan nanti nak cakap macam mana dia macam mana cari orang yang boleh sayang kita lebih. Ni kaum hawa cari orang yang boleh sayang kita lebih. Sebabnya kita tahu kita ni loyal. Tapi dia tu kita tak sure lagi. Macam tu. And sayang anda dulu so that you know who you deserve. Macam tu lah. Settle for someone that you deserve. Macam tu. So nasihat saya untuk Naim mungkin and kalau orang kata the right person at the right time tak. Sebenarnya I think dia tak ada right time ke right person. Memang jodoh tu Allah nak datang kat waktu tu. Mungkin kalau dia datang awal, mungkin dia tak jadi jodoh aku. Macam mana? Mungkin kalau dia datang awal pun dia still jodoh aku tak tahu. Tapi planning yang ditetapkan tu lebih, yang ditetapkan di atas tu lagi bagus. Macam tu lah. Terima kasih. So far so good Amika. Alhamdulillah, okay.
Macam tu lah, sebelum apa-apa pun, sebelum kita ni nasihat lah, maybe ada orang yang ada career masing-masing, plan masing-masing kan. Carilah someone yang boleh appreciate career kita, especially perempuan lah. Sebab aku nampak ramai perempuan bila dah ada lelaki tak apa ni, tak fikir dah pasal career. So cari yang Betul. yang bagi Kalau kita rasa nak teruskan, kita kena of course kena communicate lah macam mana, kena adjust apa kan. Dan Mail nak lelaki kongsi sikit ke? ada soalan tak ya? Okay. So kita pula lelaki kena faham juga dengan dunia sekarang kan. Tak boleh lah isteri ada rumah kerja, dah dia nak career besar, dia nak enjoy, maksud enjoy ada batas dia lah, tapi it's up to them. Lah, sebagai lelaki be supportive lah. Macam kalau dia kata contoh ini sebab kita dah ni. Kalau contoh perempuan kata aku nak kahwin dengan kau tapi aku tak nak anak lagi 5 tahun. Macam tu. So benda tu kalau kau tak nak pun kau kena discuss lah dengan dia. Macam tu. Faham tak? Jangan sebabnya perempuan pun dia nak juga kerja career dia. Dia pun nak ni juga. So itulah, be understanding. Okay dah. Fika, dah lalu semua. Okay, terseksa sikit. dah lalu Sorry kan. lambat sikit pick up. Dia tak boleh relate kan? Okay, terima kasih Fika. Okay. Yang lain ada apa-apa soalan yang nak tanya? Tanya je siapa nak tanya. Tanya host pun boleh, kawan-kawan type kat komen tu. Dia sabar Mak. Tanya host pun boleh. Lepas PKP nak sambar lah Mak. Bertahan Mak. Okay. Jadi kita kalau tak ada soalan, kalau ada soalan just letak je kat chat ni ya. Okay, kita teruskan lah. Soalan kedua ni kita nak throwback Kopu lah kan. Since kita dah 7 tahun rasa kan. 7 tahun dah after Kopu. So Naim, Habib. So Habib, apa nak tanya lah kan, kalau ingat-ingat balik kat Kopu kan, apa sebenarnya kita appreciate lah Kopu ni? Kalau maksudnya kalau kita ingat Kopu ni, kita appreciate lah duduk sana, apa yang kita paling appreciate lah? Apa yang paling appreciate kita dah habiskan 5 tahun kat sana. Okay, basically Kopu ni kita yang macam kalau aku macam Kopu ni is selalunya kawan-kawan lah. Kita punya sahabat kita kenal 5 tahun, kita hidup sama and then kita melalui asam garam selama 5 tahun and sama-sama kena denda, sama-sama berjaya and semua tu lah kan. And kalau Study kimia sama-sama. Study kimia sama-sama. Semua tu sebab benda tu tak boleh dapat dekat sekolah lain. And tak sure kalau let's say kalau kita pergi sekolah lain, sekolah harian ke kan, kita boleh dapat ke tak kat situ. And that's friends. Banyak lagi lah pasal kawan ni kan. And then dengan bila kita after sekolah kita tengok kawan kita and then before this dia macam ni and then right now dia macam ni, wow hebatnya dia. So macam kita nampak dia growing and benda tu bagi kita salah satu boleh macam bagi motivation kat kita macam oh ya aku nak jadi macam dia lah macam tu kan. Kira itu untuk kawan lah. And then kalau basically pasal sebab kita ulul albab kan. Jadi yang first kali Quran ni katanya kan. So pendekatan dekat Quran tu adalah. So at least memang tak adalah orang kata macam tipu pula kan kalau kita setiap hari macam tak adalah macam kata aku mungkin ada lagi lah. Kalau macam aku sendiri nak kata pendekatan tu tak adalah macam dekat Kopu which is kita dululah masa zaman belajar tak tahu mungkin masa tu lari sikit. Jadi macam biasa Bik. Biasa tu. Sebab baru lepas sekolah kita baru nak kenal dunia. Lepas tu nak lagi aku belajar kat UK. Culture dia lain pula kan.
kan. Nak tengok orang pakai aurat masa winter je. Tutup aurat. Yang lain tak ada. Macam tu lah. And then kira pasal Quran lah, kita and then kita grow dengan orang kata satu community yang fokus to Quran, and then mengajar kita pasal Quran, pasal sunnah, and membuatkan kita apa yang kita sekarang ni. And let's say macam contoh, sebab dulu ada teringat juga dulu ada kawan, seorang sahabat ni lah, dia pernah cakap tapi tak tahu, mungkin dalam bergurau kot dia cakap, tak tahu betul ke tak kan. Tapi benda tu bagi macam pop macam betul ke kan. Dia cakap macam ni sebab dulu fikir kan macam kita kopu kat Quran kan, lepas tu keluar boleh ke kita ambil Quran ni kan, macam apa yang function kopu ni tengah buatkan kita kan, apa yang dia punya model yang nak buat kan. So tak tahu lah dia ada datang kat sini, Khalis nama dia. Khalis. Dia ada cakap dulu, tak tahu dalam gurau ke apa, dia cakap kan, kenapa kita duduk kopu? Macam saya cakap gitu. Dia kata engineer ni banyak dekat dunia ni. Tapi engineer yang beriman tak ramai, dia kata macam tu. So macam betul lah. Macam dia pop lah. Bukan lah means engineer yang beriman tak ramai, tapi which is kita walaupun kita dalam bidang-bidang yang lain, bukan Al-Quran after sekolah, tapi kita dapat Al-Quran tu and then kita boleh sampaikan dekat orang lain. Let's say macam kita menjadi imam, kita boleh lead Yasin ke apa kan. So benda tu valuable lah untuk kita, untuk growing up, phase growing up. Macam tu lah. And then pengalaman tu yang banyak lah kan. Pengalaman memantangkan kita kan. So mungkin dulu macam aku sendiri pun aku tak sangka kalau aku jadi macam ni. Dulu nak jadi doktor. Tapi dah jadi account. Tahu macam mana kan. Tiba-tiba jadi account. Jadi benda kat Kopo tu mungkin atas kita bergaul dengan orang, kita nasihat dengan orang, kita rapat dengan cikgu, dengan ustaz, apa nasihat dia bagi kita, which is kita takkan dapat kat tempat lain. Even though sekarang pun let's say macam Cikgu Ridwan counselor kan, walaupun kita dah lama tak jumpa dia, and then dia pun dah pindah sekolah kan, tapi dia still lagi kadang-kadang dia contact je, just cakap apa semua. And then sebab Cikgu Ridwan ni one of the yang penghasut untuk aku masuk ACCA lah. Dia menghasut, dia kata senang sangat ACCA ni kan, boleh pergi UK semua kan, tapi struggle lah actually. Cikgu Ridwan counselor kat mana sekarang, Bib? Masih tumbuh. Dia baru pindah tahun ni. Okey. Macam itulah. Sebenarnya kita ni perjalanan hidup ni ada pengajaran-pengajaran yang kita boleh ambil lah. Kan? Okey, jadi nak berbalik kepada Naim lah. Mana soalan Naim? Naim, kita ni batch nakal dulu Naim. Agak-agak. Batch awak lah batch yang paling teruk saya pernah alami. Tapi kita sebenarnya, kita kira not bad lah. In my opinion lah. Batch kita not bad lah sebenarnya. Dia memanglah nakal. Tapi tak adalah teruk nakal. Biasa tu. Apa nama, melalui ni lah, kalau nak ditanya apa yang saya rasa benda yang ingat lah kan, benda yang kita ingat di Kopo, environment lah, I would say environment lah. Sebab dia, kita di kalangan MRSM ni, orang look up tau Kota Putra, orang pandang tinggi tau Kota Putra, serius. Macam Kopo, lead. Geng-geng macam ni lah, sebab Kopo, Hanif Musa, Kopo ni. Bangga lah. Tapi macam di kalangan kita macam apa dia environment lah pertama. Kedua, saya nak katanya bila mana-manalah duduk negara orang ke, duduk negara sendiri ke, dia bergantung kepada diri lah. Macam kat New Zealand ni, nak bagi tahu budaya sama lah. London pun budaya dia open sikit. Macam semua benda nampak depan mata lah. Memang kelab malam tu boleh sangat lah nak pergi. Macam depan mata, serius depan mata. Macam sangat lah bebas. Korea macam mana? Kira beradab tak rakyat dia, Rika? In terms of
macam buat Dari benda tak segi senonoh pakar- public tu. Daripada segi pakaian dan benda tak senang, probably lah. So aku rasa benda tu macam Asian punya ni ke. Dia macam tak adalah pakai tak seksi, tapi maknanya baju tak sleeveless sangat. Macam tu kan. So, Macam kat cerita lah. ada lah. Macam kat cerita lah. Oh, Baju yeah. tak sleeveless sangat. Kecuali kalau kau pergi tempat-tempat yang macam, yelah, apa orang panggil, area ke apa benda tu lah. Tempat pub apa semua tu, ada lain lah. Apa, tapi saya nak ceritanya apa, biasalah duduk dengan orang. Saya pun ada zaman kelalaian saya first year second year kan. Tapi macam yang dah lepas tu lepas lah. Tuhan dah tutup aib kita. Jadi kita tak payahlah cerita kat orang. Apa kita buat kejahatan tu kan. Yang dah lepas ha. Mana rasa apa kasih orang sedap tak? Kasih mu kena apa ke Naim? Tahu Naim. Aku macam tak tanya tau, serius. Sedih tu. Jalan Naim cerita kena aku rampas sedih ke? tu. Dia bukanlah kena rampas dia macam dia. Tapi yang bagusnya perampas tu minta maaf lah. Lepas tu perampas tu macam movie lah cakap. Lepas tu best friend pula memang kurang ajar. Tapi tak apalah, benda yang lepas susah dikenang lah. Apa nama Naim kena tutup sebut mata. je. apa dia? Tu dah sebut-sebut lagi terkenal. Dia move on ni susah tau. Dia memang susah nak move on ni sebenarnya. Move on perlu masa kan Naim kan. Move on perlu masa kawanku. Faham. Okay. Mana semua dah ada experience dah ni. Lepas tu ni lockdown pula kan. Jadi memang terngiang-ngiang di fikiran. Apa lagi satu ni nak bagi tahu. Mungkin saya bercinta tu dia jadi pernah lah cerita kat mak lu. Ni nak sentuh pasal mak. Dia bila mak cakap no tu ada sebab tau. Dia macam tu. Dia betul. Kadang-kadang mak ayah ni tambah-tambah mak dia tak bagi tahu dia tak bagi tahu sebab apa. Bila dia kata no tu somehow memang tak jalan lah. Tapi kalau dia kata yes, samalah macam travel apa kan. Aku pernah lah pergi travel ni lah, pergi travel senyap-senyap waktu kelas, konten kelas New Zealand. Macam semua duit ada, masa ada ni tapi macam tak bagi tahu mak. Dia bukanlah kata tak bagi tahu mak terus accident, tak ada. Tapi dia somehow tak smooth tau, tak smooth. Apa tu budak mana tu? Dia tak smooth tau. Jadi mungkin aku mak tak katalah jangan bercinta. Mak kata macam carilah orang lain. Mak dah bagi tahu, macam mak boleh rasa tau. Tapi kita degil. Kita bajet pelakon drama kan. Kita bajet hero. Memang kena reject lah. Jadi itulah pengajaran dia. Pengajaran dengar lah cakap mak. Kalau mak cakap tu ada sebab. Itulah pengajaran dia. Ya. Broken betul kau ni. Oi sedih tu. Alah cerita. Tak apa nak Lepas susah dikenang. dia move on yang lama pun. Tapi kalau kau dah jumpa yang betul-betul ni, kau dah tak ingat dah benda-benda ni. Kau suffer lah sekejap sikit. Tu lah. Nanti Tapi dah nak kerja, jumpa yang betul-betul dah tu kerja susah okey sikit. Tu lah. Jadi itulah buat masa sekarang career aku ni lah travel sambil buat kangkang challenge lah. That's my focus lah. Pergi mana-mana buat post lompat kan. Tak, sebenarnya apa yang pasal kangkang challenge ni? Aku macam tak Apa yang faham tu. Korendo Apa yang special? Apa Oh benda sebenarnya? tak ada special. Koleksi pribadi. Kebanggaan diri sendiri. Okay. Nama Bagus. dia- Chill bah. Oi, Alimin, chill bah. Ada pengalaman ke Alimin? Okay. Naim. Ada orang komen kat bawah, Musyik Kashfi, minta bakar. Okay. Naim ni aku tanya best kita nakal, dia nakal lagi sekarang. Tak apalah, biasalah nakal-nakal tu. Yelah, apa ni, warna-warni dalam kehidupan. Tak nakal, tak sonok kan. Tak ada nak cerita kat anak cucu ni. Buat apa kan? Okay. Kita balik kepada Afiqah lah. So Afiqah kan, so dengan kita dah kenal maybe dah 7 tambah 5 tahun kan, lama dah kenal. Kalau kita balik kopu semula kan, apa
program ke apa suasana yang Afiqah nak balik agak-agak? Sebenarnya kan semalam aku pun gomin. Aku pun macam Mila gomin apa. So aku tak boleh nak jumpa dia punya perkataan jap. Aku sana fikir jugalah pasal benda ni. Pasal aku rasa macam nak repeat semua benda. Macam tu lah macam Habib cakap lah. Tapi cara aku tanya juga kawan-kawan yang lain kan. Kalau ada benda yang korang nak repeat ke apa semua kan. Lepas tu adalah seorang kawan ni dia kata ni kot aktiviti yang ada kat surau. Macam surau lah, pergi ke surau. So, pada aku specifically waktu subuh dengan maghrib lah macam tu. Apa aku rasa macam ada dalam banyak-banyak kenangan kita kat Kopo benda yang aku paling antara benda yang kita paling ingat is surau macam tu. Dan kalau boleh nak pergi balik pada waktu tu untuk apa orang kata just nak lalui balik dan nak train balik dan nak ni balik macam mana sebab kita dah tahu macam kita dah bila dah keluar kan kita macam susah nak pergi surau pun susah, sini surau pun tak ada macam tu kan, nak dengar azan lagi lah. So waktu kat surau dulu tu Tazkirah lepas subuh ke ataupun lepas maghrib waktu menghafal tu ke, so macam waktu menghafal tu lah dia macam tak tahulah that specific time kot kalau boleh nak patah balik and waktu tu nak remind kat diri kau takkan dapat lagi benda ni kalau kau keluar macam tu lah. Sekarang bukan kata kan, sekarang kita pun wajah pun terkedek apatah lagi nak pergi surau macam tu lah. So kalau rasa nak repeat balik nak repeat that time lah. And mungkin prep malam juga aku enjoy prep malam dulu. Aku tak tahu kenapa, padahal aku tak buat apa-apa pun. Aku rasa prep malam macam senang, aku macam bukanlah menghayal, aku adalah benda aku buat tapi aku menghayal, tapi aku rasa prep malam tu best. Tak tahu kenapa, so yeah. Faham. Yelah dulu ada orang susun jadual kita kan. So adalah sekarang ni kita dah besar, masing-masing besar, kena susun jadual masing-masing lah kan. Jadi ambil lah pengalaman kat Kopu dulu, kita susun atur kehidupan kita macam mana kan. Ni ada soalan ni dia ada orang ni. Maybe Naim dah jawab. Apa, mungkin Habib nak jawab apa momen best lah kat Kopu. Habib. Momen best. Aduh, banyak momen best ni kan. Aduh, sekejap. Momen best ni tak tahu lah, kalau bagi aku lah, best ni bila kena denda dengan kawan lah. Kena denda yang tak sakit. Kena denda tak sakit? Ada denda tak sakit? Ada. Kalau kena denda pukul semua tu sakit. Tak best. Ni macam apa yang aku ingat lah. Aku ingat lagi lah kena potong rambut ramai-ramai tu. Aduh, yeah. Denda macam mana lah Ustaz Azlan boleh fikir. Ada sekali tu masa pesta type 3. Yang tidur lah. Semua tidur. Yang tidur, tak ada lah tidur. Aku sebenarnya aku manage lari pada Ustaz Azlan itu. Kan? Memang berlari betul lah sebab aku dah siap dah dekat blok tu. Nak pergi, baru tengok kawan macam, nak pergi tak? Tak pergi lah, pergi pesta tak pergi terus lah. So macam, okey lah. Tiba-tiba aku tak sedap hati, tengok Ustaz Azlan datang. Lari duduk kat surau, ingat selamat. Duduk, Ustaz Azlan datang surau panggil nama, Habib Mustaqim, oh my god. Tapi best lah sebab dia kena gunting rambut je kan, tak adalah kena pukul-pukul pun. Naim pun kena kan, Naim. Aku rasa kau kena tak? Kena sampai nampak tu, nampak macam tompok-tompok lubang. Itu lah. Ada ambil gambar. Kira macam masa tu orang kata macam ada ni kat Facebook Jemaah nak cari
cerita-cerita. Macam mana ustaz boleh terfikir nak buat benda macam tu kan. Tapi Kan? yelah, benda tak sakit ni best lah. Kalau sakit tu mula-mula tu teringat macam alah kena pukul lah, kena rotan lah, semua macam aduh malas ni kan. Tengok dia buat gunting rambut macam tu, sakit hati juga. Lagi sakit hati lah, tapi experience lah, tu best lah. Yalah. One of the best lah. Ingat Ustaz Azlan. Jangan dia. I ingat kalau aku rasa kalau budak perempuan ni kot kena dengan waktu tu Sazanik ke Cik Vida aku tak ingat lah, tapi clear waktu subuh ke, lepas tu waktu subuh ke lepas tu kena lari pakai telekung satu maktab. Aku tak tahu, aku tak rasa budak lelaki nampak. So, waktu tu waktu makan pagi. Waktu sarapan pagi ke waktu kita orang aduh lari lah pusing maktab pakai telekung putih-putih gelap. Lagi yelah aku kena kan. So itulah aku rasa macam entah dulu rasa macam bukan bodoh tapi dulu rasa macam geram lah asal aku kena macam ni. Geram lah tapi bila kau ingat balik sekarang ni kau tak rasa sikit pun tak rasa nak marah tau. In fact kau macam rasa bersyukur. Sebabnya benda tu takkan berulang balik kan. And benda tu macam make the fun out of life kot aku rasa. Yelah, kenangan macam tu lah. Kenangan macam tu. Kenangan semua nakal-nakal yang best-best kan. Ya. Kalau tak nakal tak best lah. Kau tak nakal. Betul. Tak nakal pun best juga. Nakal-nakal kau orang aku kat penat dulu lah. Gila Rafa aku rasa kau memang Tapi macam tu lah biasa. Okay. Ada siapa-siapa yang nak bagi soalan? Nak saja sharing momen dengan seorang guru yang lama dengan kita. Okay, ni kejap lagi lah. Okay, kita nak pergi soalan akhir lah daripada saya as moderator lah kan. So, okay. Naim dulu kan. Kalau kita bandingkan dulu dengan sekarang, Naim bandingkan dulu dengan sekarang, apa karakter yang Naim rasa improve lah? Kekanakan apa kan? So maksud apa improve lah? Communication and confidence kot, I think. Dulu ni dulu ni lah pengajaran kita bersama kita, jangan kata kat orang, kita kata keburukan orang, benda tu jadi kat kita. Dulu aku kuat agak ngata Carol tu. Kata Carol ni macam gelenyah lah, suka macam approach perempuan, sekali macam dah habis uni kita yang over kan macam Tapi tu lah, dia macam jangan kata orang, nanti jadi diri kita. Kita kata dia ni pencuri ni, jangan. Macam tegur boleh, jangan duk kata public gitu lah. Balik pada soalan, I think the difference between my old self and my new self adalah mungkin dari segi cara pergaulan. Tapi positif lah, bukanlah kata tak jaga. Dari segi keyakinan lagi berani sekarang, kita lagi bersahaja. Tengok macam sekarang ni lah, dulu macam nak cerita keburukan malu ni, tapi sekarang benda tu kita gelak je. So hopefully macam tu lah aku boleh gelakkan sajalah hati aku yang tersakiti ni satu hari nanti. Sekarang rasalah pedih kan, nanti bila dah kahwin nanti aku gelakkan je lah kan. Betul. Itulah kita sebelum kita ngata kat orang, kita kena ingat diri kita apa-apa yang kita orang karma lah, itu boleh cakap kan tu. Yang penting Khairul Hazwan tak bersalah, Abid Liu tak bersalah, Carol tak bersalah. Okay, Habib ada nak tambah apa yang improve lah kalau banding dulu rasa Joy Amno itu kan. Naim pun Naim pun Amno apa ya? Improve lah. Basically kalau first of all ni most to confident diri. And sebab dari dulu, kalau dulu lah macam mana yang tengok aku ni bila nak cakap dengan orang ni susah lah nak cakap confident ni, aduh ya susah nak cari. Ya. Mungkin tak tahu lah sebab apa kan. Mungkin sebab one of the dia macam-macam lagi lah.
penampilan ke, kita rasa insecure dengan orang sekeliling kan. Tapi confident lah. And then lepas sekolah ni kita dah kat masa mostly dekat UK lah kan. UK dia banyak membuatkan kita confident. And then plus aku ada join satu association kat London ni kan. So benda tak payah mention lah. so bila dah join, kita engage dengan orang, kita learn how to macam communicate dengan orang kata public relation kan. So by the time kita rasa kita confident, so actually nak confident ni tak perlu macam-macam apa pun, kita just be yourself kan, jadi confident kan. And lain lagi satu, kita jadi more matured ah. So matured ni kita based on apa yang orang fikir kan. Matured ni kadang orang tengok matang ni daripada apa yang Mael, apa yang Mael rasa tentang matang ni? Apa matang ni? Matang apa matured ni? Apa yang matured ni? Bila orang cakap matured, apa yang matured? Kalau aku lah kalau matang ni, bila orang bagi tahu something kita boleh, contoh orang bagi tahu something, benda yang bertentangan dengan pandangan kita boleh terima tau. Kita boleh terima, kita analyse, tu bagi aku lah. Okay, lebih kurang lah macam tu. So basically, sebab aku kat basically London, dulu most of orang yang student kat sana is yang umur 25 ke atas. Sometimes 30 orang, 30 tahun, 30 orang pula, 30 tahun, 29 tahun, and semua besar dari kita. So bila aku tengok diorang macam perangai dia sama je dengan kita ni, macam bodoh-bodoh gitu kan. Tapi yang betul-betul sebenarnya yang kita belajar matang is pemikiran, cara kita berfikir, kita macam Air kata, kita interpret data semua kan. So macam benda tu ubah kita lah bila balik Malaysia. So macam selalunya lah, macam mana yang aku tengok kat orang-orang semua yang mana belajar luar negara, bila balik Malaysia kita akan nampak perubahan kat orang sebab mungkin dia learn something dekat luar sana. Dia learn something yang dia tak dapat kat Malaysia, mungkin in terms of membuatkan diri dia lebih lain lah sikit. So maybe that's the orang kata point yang government nak hantar orang ke Malaysia untuk balik, tak tahu apa macam tu kan. Jadi kalau bagi aku, confident, matured. Sebab yelah benda tu aku tak tahulah, kalau bukan aku cakap tak dapat, kat Malaysia dapat, tapi the exposure tu mungkin susah sikit. Sebab kita mungkin dalam different kelas kot. Dia susah, dia mungkin different exposure kan. Different orang exposure yang akan mungkin jumpa. kita lebih open minded kan. Jadi kita tak adalah judge people sebab kita jumpa orang macam-macam. Kalau kita kat Malaysia, mungkin kita sama kelas, kita dengar orang tu sekelas sampai habis. So kita kenal dia je, kita tak kenal orang yang macam-macam. Macam-macam background semua kita tak tahu. So kita analyse people, kita kenal people, kita faham diorang. So kita reflect apa yang baik dari kita, yang buruk kita just biarlah, tak payah itulah. Actually kan, kalau aku share lah pengalaman aku kan, sebab aku pilih untuk stay kat Malaysia lah, untuk stay belajar kat UiTM kan. Salah satu sebab aku stay belajar UiTM kat ACCA kat UiTM ni sebab cara program dia tau. Maksudnya kita orang share dengan senior. Masuk kelas ni ada senior, ada buat program dengan senior. Sebenarnya adalah untuk belajar pemikiran lah. Macam mana kita boleh belajar daripada orang lain. So nak belajar pemikiran ni, nak jadi open minded, kita kena keluar daripada zone selesa lah. Senang cerita. Macam kalau cakap pasal politik, Setpah kena duduk dalam PH. Baru kita dengar semua. Sama kan, apa hal pun kita kena keluar daripada zone selesa. Kenapa orang Malaysia pergi UK, pergi US semua dia orang boleh match, sebab dia orang keluar daripada zone selesa. Dia orang terpaksa belajar. Terpaksa belajar, betul. Jadi persoalan yang kami tanya, Mael ni parti mana? Aku tak undi pun gitu. Aku suka independent sekarang. Tapi yang macam Mael cakap tu betul lah kan. And then sebab sekarang ni just macam
ramai orang memandang matured ni perangai. Tengok dia ni perangai budak-budak je ni, tengok anime lagi tak matured lah dia ni. Tak, bukan. Itu just bukan. hobi dia. Benda Betul. tu bukan matured tak matured, is pemikiran kita. Tapi Takkan nak ada juga serius beza. tu kan? Tapi ada juga beza. Kalau kau tengok anime 24 jam sehari, yang tu lain lah. Itu dah bukan hobi. Kau memang tak boleh nak fikir. Betul lah, betul lah. Ah. So tadi Habib ada cakap confident, ni nak share lah sebab aku dah kerja lebih kurang 2 tahun setengah lah. So siapa-siapa lah untuk yang nanti nak keluar kerja kan, bila kerja ni, to be honest lah, aku perlu hampir setahun baru dapat confident, betul-betul confident. Bayar setahun. Bulan pertama, bulan ketiga, bulan keempat, sini cakap, kau ni bodoh sangat ke, debit kredit tak tahu kan. Sampai tahap macam tu lah, sebab kita tak ada confident tau nak cakap kita punya pendapat, rasa salah kan. Walaupun orang cakap no stupid question, bila kita tanya dia tanya balik kita, tu pun tak tahu. So benda tu kan, siapa-siapa yang nak join kerja nanti kena kuat lah. Benda tu nak cari confident, kena kuat, hentam je. Macam kerja je, betul. Bila sampai satu tahap tu, kau akan selesa. Mail, kalau nak tambah sikit boleh tak? Just untuk general lah, untuk siapa-siapa semua kan. Sebab rasanya kalau macam nak kongsi the culture environment kan, aku just nak kongsi culture environment kerja kat Malaysia. Okay. So semua orang yang dah kerja kan, so tak tahulah bidang lain, tapi most of dalam accounting ni kita terkenal dengan bangsa Cina lah kan, right? Betul. Kita nak adapt kat diorang ni sebab nak bagi diorang biar rasa kita ni one of their own. Macam tu kita ni geng-geng diorang juga, sebab kita tak nak macam benda racist Same culture. because diverse kan. So mungkin as kita sendiri, inisiatif sendiri, macam mana yang aku buat sendirilah. Bila aku kita memang cakap dengan Cina, kita cakap English. Bila cakap dengan Melayu, kita cakap Melayu. Itu kat firm aku tahu firm lain mungkin cakap English all the time kot. Betul. So benda tu pun dah menjadi satu diskriminasi lah bila kita dengan orang Cina. Okay, let's say aku 2 orang, ada seorang Melayu kan. Bila aku cakap ni 2 orang ni Cina ni, kita cakap English. Betul, cakap Melayu. Tapi bagi aku okay lagi, sebab at least dia faham. Betul. Cuma sekarang ni the thing is, bila dia cakap 2 orang tu, aku dah tak tahu apa-apa. Kan? Dia cakap cang, apa dah sudah kan. Betul. Tapi macam inisiatif aku sendiri, aku ambil kelas Mandarin. So siapa yang nak belajar, mungkin korang masih lagi tengah cari kerja ke, korang tahu, korang plan sendirilah, korang try lah ambil kelas Mandarin ke apa. Aku alhamdulillah aku ambil kelas Mandarin last year, and then after aku even level 1, tapi yang diorang cakap, aku ada faham sikit. So at least aku tahu apa yang diorang cakap. Tak adalah dia kutuk kita kan. Kalau dia cakap depan kita, dia kutuk-kutuk kita senyap lah. Senyum. Macam bodoh lah nampak kan. Just itu adapting culture kat Malaysia lah. Dengan English aku lagi. Apa? Aku rasa bukan adapting culture kat Malaysia je, macam in my position aku boleh faham lah. Macam tu kan. So, Afika lagi lah. Aku rasa Chinese dekat tempat kerja kau, ataupun mungkin kat tempat kerja orang lain dengan Korean dia ada macam mana persamaan kot. Kalau macam kalau Mail tanya aku soalan yang ditanya korang tu, apa yang aku nak ni is aku rasa aku nak jadi independent. Aku lebih independent sekarang lah daripada dulu. Sebabnya bila macam mana dulu kan, aku rasa aku dah independent enough dah. Aku dah boleh naik bas orang, aku dah faham tak, aku dah kat Kuala 5 tahun macam tu lah. Tapi bila aku datang Korea, aku rasa sangat, kat Malaysia dulu aku memang kena suap banyak. Macam tu lah. Bila aku kat sini, aku macam gila, aku rasa waktu awal tu memang aku rasa aku yang happy go lucky pun
bila aku mingle dengan diorang aku susah nak faham tak mingle. Sebab apa tau? Kalau kau boleh cakap English kau okey tau. Tapi bila kau dengan diorang ni macam mana culture diorang ni tak biasa ada orang lain tak macam kita Malaysian kita ada Indian, Chinese kan. Ni kan kalau diorang je Korean je. So Tak bila diverse dia nampak orang lain dia tak diverse. So bila dia nampak orang lain dia macam susah nak masuk. Bila kita cakap dengan dia, baru dia tahu, dia ni boleh cakap English. Kau tak ada takkan tegur, dia ni boleh cakap Korea. Kau tak ada takkan tegur lah kita sampai bila-bila. Cuma, lepas pada dia tegur kau tu, kau sendiri yang kena make effort untuk berkawan lah. Kadang-kadang, dia tegur dalam kelas, tiba-tiba next class, jumpa dekat luar, dia dah tak pandai. Macam tu tau. So, waktu tu aku macam, aku baru nak say hi, tapi aku tak boleh nak say hi. Faham tak? Dia tengok aku atau dia mana tempat lain. So, kau memang banyaklah aku kena macam adapt lah. Aku belajar, aku tengok banyak variety show ke cerita Korea untuk aku tahu perkataan apa, ayat yang macam mana guna untuk konsep apa. Macam tu. So orang Korea ni dia banyak konsep dan tone. So aku kena mahirkan bab tu, aku kena mingle dengan banyak orang Korea untuk aku tahu penggunaan short form diorang apa semua, so aku boleh masuk dengan diorang. And aku rasa memang Korean ni macam kita kan, kita ada Tuhan, kita percaya dekat our one and only God. Tapi Korean ni diorang yang lagi-lagi generasi muda ni, diorang tak, apa orang kata, diorang macam tak percaya Tuhan. Diorang percaya pada effort. So apa pun diorang buat, diorang put 110 and 20% effort lah. Macam tu kan. Kadang-kadang kau tengok diorang pergi day one exam pun pakai baju tidur. So apa, sebab diorang stay up malam tu just get the ni kan. So sebab pada diorang effort tu penting. Kalau aku tak berusaha, aku tak akan dapat ni. So that is the ni yang aku belajar lah. So independent kot. Macam tu. Macam Fina, dan aku rasa benda ni aku dapat improve sebabnya dekat uni aku ni, dia uni perempuan tau. So bila dalam uni tu sendiri, orang Malaysia yang masuk tak ramai. Macam dalam aku punya department, 2 orang je Malaysian. 3 orang, tapi semua lain-lain tahun. So kau masuk, apa dia? Orang-orang yang bukan Malaysia, I mean yang Tak foreigner lain. Tak ada? Tak ada. So kita orang je lah foreigner. So kalau aku masuk kelas tu memang aku seorang je lah. Macam tu kan. So waktu tu lah aku macam nak jadi independent. Kalau tak tahu nak tanya pun susah. Macam aku pun tak tahu apa aku nak tanya kalau kau tak dapat nak ni dalam kelas tu kan. And benda tu ajar aku survival kot. The value of surviving. And macam Fina Rosha cakap lah dalam komen ni kan, dia kata kalau kita mingle dengan society kat sana, kita akan dapat different exposure kan. Tapi kalau mingle dengan orang Malaysia je pun tak jadi juga. Macam tu. So apa? So kita dalam zone selesa. Macam tu. So untuk get another value, untuk add another value tahu saya, kita kena keluar dari zone selesa tu, which is why I decided to teruskan kerja dekat sini. Okay, nice. Actually kan, Itulah. betul juga tu. Tadi Habib ada sebut pasal Habib belajar Mandarin kan. Betul tu. Ada company kan, biasa kalau kita tengok ada company letak apa ni, iklan kerja Mandarin language required. Mandarin kan. Kita bagi kita Melayu kita rasa racist. Tapi sebab bila kita buat business, kita nak handle client tau. So dia perlukan orang yang boleh bercakap Mandarin dengan klien Cina dia. Itu je sebenarnya. So siapa-siapa yang free ni lockdown tak buat apalah ni kan, belajar Mandarin ke Japanese kan. Ada syarikat sebenarnya bagi allowance kalau kita boleh pandai Mandarin dengan Japan. Aku adalah jumpa 2-3 klien bagi allowance. Bukan sikit 400 lah. Banyak macam tu lah. So improve that one. And then bagus je Afrika. Survival skill lah. Sebenarnya bila cakap survival skill ni, dah lama dah aku fikir kenapa masa kita sekolah rendah, sekolah menengah kita tak belajar survival skill. Sebab at the end of the day, survival skill yang penting. Kita dah terbiasa.
Yelah betul. Apa? Kita pandai mana pun. Survival skill tu. Survival, survive dengan duit tak ada. Macam Sebab tu. duit tak ada. Ah, Nak part Aku time, nak pernah mingle kena lagi, scam dulu, habis duit. Jadi Aku pernah lah. aku pernah hampir-hampir kena scam lah. Ah, Okay, satu lagi point bagus. Apa ni, pain lah. Kalau kita orang apa ni kita panggil no pain no gain lah, macam tu lah. So siapa maybe ada yang tengah belajar susah, yang start kerja susah, nak cari kerja susah, appreciate the pain lah sebenarnya. Appreciate the pain, sebab daripada pain lah kita belajar sebenarnya. Kalau kita tak appreciate, kita duk mengomel je lah, apa hal lah, susah lah, itulah ini, tapi kita tak ambil pengajaran lah. Okay, tu sedikit nasihat lah. Boleh tanya soalan lah kau. Kalau kau tak ada tanya soalan, panelis boleh pick siapa-siapa lah untuk ditanya. Ada ni Sarah kata boleh tolong bagi interview kerja tak? Okay. Siapa? So aku rasa kita ni macam apa ni time-time yang kita tengah beralih stage kan sekarang ni. Umur-umur kita ni. Orang grad yang nak kerja. So aku rasa soalan ni macam nice juga lah. So ada siapa? Ke Habib ke nak share ke? Oh, kalau Aku dapat kerja shortcut. kalau aku lah kan kerja, nak dapat kerja kat sekarang ni the journey is susah juga lah mula-mula, sebab aku at first aku memang nak cari Big Four macam Mael apa semua company. Mael pun dah lama, banyak kali dah aku minta dia tolong untuk pass ke HR, which is rezeki tak ada. Rezeki bukan tak ada, mungkin tak sampai lagi kan. So betul. untuk top memang kita semua lumrah kita akan aim to top company kan, tapi kita tak semestinya akan dapat apa yang kita nak. Kan. Jadi aku discover mula-mula dulu aku try medium firm. Aku cari medium firm. Even Mazda pun aku ada apply dulu masa mula-mula nak kerja, tapi aku kena reject juga semua. And then last kali aku punya ni just aku nak cerita sebelum aku interview lah. And then then aku buat decide aku tak kisah firm apa, asalkan dia provide auditing lah actually. Auditing aku terjah masuk ke. So aku buka job street, aku apply dalam 35 company tu. Tak kisah dia apa-apa, apply je sebab nak cari kerja, kita nak cari pengalaman. Kita bukan nak kita aim high sebab nak cari duit, kita cari pengalaman dulu, sebab sekarang ni aku tak ada komitmen apa-apa, belum berkeluarga. So benda tu aku nak learning dulu, sebab kita boleh guna benda ni untuk kita masuk ke next step kan. So masa tu dalam out of 35 company ni aku dapat lah 3 company interview. And so the first time aku interview ni dia klik. Dia after aku interview ni dia senyap. Memang tak ada apa-apa lah. So kita after 1 week, 2 weeks dia senyap tu faham lah. Memang dah dia tak nak. Okay. So then aku macam orang kata buat postmortem, aku macam fikir apa yang aku perlu tambah lagi kan. Macam mana nak ni kan. So macam apa yang okay. Then second time aku interview, alhamdulillah aku dapat. And the third time aku interview dapat. And then lepas tu aku pilih antara mana satu yang provide better, orang kata apa, offer. Okay. Then apa yang kenapa aku boleh dua-dua interview ni? Okay. Interview tu. And then lepas aku dah habis 9 bulan aku kerja, aku apply Mazda, aku apply je interview dapat. Okay, macam nak kata out of 4 interview, 3 interview aku dapat. Okay. So apa yang aku belajar di first interview tu is aku masa first interview tu aku macam tak jadi diri aku. Aku just hafal cara-cara jawab soalan. And what is your strength, weakness? Oh, ini soalan memang klise lah. Memang strength, weakness ni benda yang mengarut. And then bila kita hafal benda ni, kita jadi macam okay, kita hafal. Bila kita interview, duduk, kita nervous, dah lupa. Bila lupa, kita menjawab lah. Jawab macam kita dalam fikiran kita tengah cakap apa tak ingat, tapi kita jawab. So macam jawapan kita tak betul lah kat situ kan. So bagi aku just be yourself. Jadi kira macam kita just prepare apa yang kita perlu tahu pasal firm tu.
And then apa yang kita perlu tahu, apa yang kita nak termasuk sana. Betul. And then apa yang yang contoh macam aku masuk auditing kan, so aku kena tahulah debit credit tak langsung kan. So itu benda basic lah kan. So and then bila pergi dengan dia, okay tu one of salah satu lah, point pertama lah, be yourself. Tu point biasa tu orang bagi kan. Okay, yang kedua penampilan, dressing. Aku macam orang kata aku macam mengarut dressing. Kalau aku pergi interview even dekat Malaysia dengan panas-panasnya, aku pakai suit. Aku pakai suit, aku pakai tie. Betul. Aku just sebab dulu kat UK tu tengok idea orang pakai suit ni macam wow, nice gila. Macam pakai suit ni kau nampak macam confident gila je ni, macam wow, hebat kan. So macam aku pakai suit, aku pakai memang orang kata orang tak ada kat Malaysia pakai lagi lah. Orang pergi kerja kan dengan panas-panas suit. Aku pakai, aku pergi. So mungkin tu first orang kata bila interviewer ni dia masuk, dia first kali nak tengok first impression dia lah. Kan? Bila kita pakai biasa-biasa kan, ataupun kita terlebih pakai ke tak boleh juga. Kan? So macam masa tu aku just pakai suit macam biasa je. So mungkin tak ada lah, terlebih tak ada lah, biasa. So macam first impression dia macam okay, this one okay, tengok CV okay, belajar SCCA okay ni, and okay ni. Macam kita just ambil point daripada first impression. Sebab dia pekerja interviewer ni, dia nak ambil orang, dia bukannya tak tahu lah, sorry kalau sini ada juga yang kerja HR kan, tak tahu lah dia punya cara macam mana kan, tapi just ini in terms of my theory lepas dah banyak kali interview kan. So dia nak tahu, dia nak tengok kita je sebenarnya, nak tengok kita macam mana. Sebab kita nak kerja dalam firm dia, and kita pun kalau kita takut-takut macam mana kita nak, sebab kita nak kerja dengan dia, orang dia tu, kita nak jadikan dia sebagai ex-colleague. Kalau kita just macam debar, kita dia tengok kita macam tak boleh nak harap man. First impression tu penting lah. And lagi satu macam mana yang aku belajar ni daripada third interview aku, my last boss, masa aku interview tu dia cakap aku something lah lepas habis interview. Dia kata dalam interview ni bukannya interviewer kita je tanya kita pun tanya dia orang. Sebab apa? Sebab bila kita tanya dia orang, means kita macam betul-betul berminat nak kerja ni, tapi janganlah over sangat kan. Kita tanya contoh macam mana sini punya kerja, macam mana dia punya cuti, macam mana dia punya pakaian dia, and then macam mana how dia punya works. Macam mungkin kita dibagi dalam department lain, department ni, semua gitu kan. Kita just tanya dia, kita berinteraksi dengan dia biar make it casual. Dan kita nak lah sepanjang interview tu tangan duduk kat bawah je. Lepas tu duduk senyap tegak kan. Kita nak make it casual sebab last kali kita akan kerja dengan dia juga. Kan? Kita bukan sesiapa pun, kita akan kerja dengan dia juga. So yang tu lah. And penampilan tu, itu aku tekankan betul-betul lah. Sebab kalau boleh try lah, jangan muka tidur. Kalau boleh rambut tu biar kemas apa semua. Sebab aku ada dengar jugalah, kebanyakannya resources ni dia akan tengok penampilan kita, and especially kat resume tu, please lah buat gambar yang handsome betul-betul cantik kita kau lah. Sebab resume tu kita punya kelayakan untuk interview kan. So kalau kat resume tu tengok gambar, selenge je ni, tak nak dia. Tengok juga. Tengok juga, benda tu faktor juga. Faham. So kalau aku lah nak share, bukan tip lah, sikit tip lah. Okay, apa ni, cara interview, gaya kita tu, benda tu boleh belajar. Boleh tengok kat YouTube, cari kat search, boleh ikut program. Tapi yang paling penting ni nak pesan, take a step lah. Take a step, maksudnya apa yang kita belajar kat YouTube, apa yang kita study or kita prepare depan cermin ke apa tu is not a real interview. Apa-apa pun pergi real interview, belajar daripada sana. Yes. Tak apa, kalau first interview fail, teruk, memang kena maki dengan interviewer, tak apa. Lepas tu kedua, selalu buat postmortem. Ni penting. Ada orang pergi 3-4 interview, direct, setiap minggu pergi interview, tapi tak ada improvement. Rugilah. Rugi, 4-4 tak dapat. So every time interview, keluar, cuba list apa improvement, apa salah kita, supaya kita ingat lah kan, belajar.
Sebenarnya benda-benda ni aku selalu pesan lah kat member-member aku, kau nak interview, kau tengok apa last time kau interview macam mana. Ingat tu lah. So sampai penting lah. ada Ada soalan? Afika nak share ke? Nak tahu Afika macam mana boleh interview, macam mana boleh dapat kerja kat Korea kan? Aku rasa macam mana sebelum aku pergi interview dengan company Korea ni, aku pergi interview dengan company Malaysia tau. So, diorang persatuan pelajar kat sini, dia ada panggil company Malaysia datang apa semua. And, dia ada buat interview lah. The thing about me is, aku macam mana bila aku nervous, aku jadi bukan overconfident, aku jadi gelabah tau. So tu aku rasa aku ada company aku target kat Malaysia tu. Tapi aku rasa disebabkan aku terlampau gelabah, aku tak dapat nak deliver aku punya elok-elok lah. So lepas seminggu lepas interview tu, aku pergi company Korea. Aku pergi interview company Korea pula. And aku take note macam Mak kata, kau jot down apa benda, mistake aku. Memang setiap kali aku fikir pasal interview tu, padahal company aku nak tau. Tapi setiap kali aku fikir pasal interview tu, aku rasa macam, bodohnya aku tanya interview tu macam tu. Tapi tak apa. Just fikir, jot down and lupakan macam tu. So bila kau jot down tu macam aku tahu, okay. Mungkin aku rasa aku terlampau takut. Terlampau takut pun tak boleh, tapi terlampau confident pun tak boleh macam tu tau. Sebab dia akan mengganggu kau punya apa yang kau fikir. Macam tu. So waktu aku pergi tu aku sana waktu aku pergi tu dia orang suruh cerita tau pasal finally FYP. Biasalah kan, dia nak ambil graduate ni, dia suruh cerita pasal FYP tau. So aku macam mana, aku tak boleh nak cakap by mulut tau apa aku buat FYP tu. Bukan aku tak nak cakap sebab benda tu complicated. So aku pun macam waktu interview tu aku duduk, aku cari kertas. Aku pusing belakang, aku nampak whiteboard. Aku tarik, aku bangun, excuse me, aku tarik whiteboard tu, aku lukis. Apa yang FYP aku buat. So aku rasa waktu tu lah dia orang macam, okay. Dia macam semua macam duduk, semua tengok aku. 6 orang kot. 6 orang Korean semua. Ya Allah, aku tak tahu lah. Tapi memang kenapa lah. Tapi waktu tu aku cerita je macam mana aku nak present dalam FYP aku. So aku cerita je lah. Apa aku buat, apa semua ni. Lepas pada tu, dia dah tak tanya apa dah. Dia just tanya macam live in Korea, boleh ke adapt, macam tu lah, benda-benda macam tu. So aku cerita je lah pengalaman aku 4 tahun adapt apa semua. So which is why aku rasa experience is important. Each and every experience yang korang ada tu, korang rasa benda tu berkaitan dengan weakness. Macam contoh Habib cakap kan, Habib hafal weakness and ni kan. Tapi strength. Tapi kalau korang macam okay, aku punya weakness and strength macam ni. Tapi untuk korang make it interesting, korang mesti akan boleh kaitkan dengan experience korang tau. Tak kisahlah from the previous interview ke, waktu korang belajar present dalam kelas waktu ataupun tak tahulah mana-mana korang dapat experience tu. Kadang-kadang boleh jadi daripada part time job yang korang buat. Aku rasa benda-benda ni lah yang bagi aku macam more quality sebab dia nak tengok berapa banyak ke aku interact dengan Koreans kan. So dia guna benda tu. So dia tanya aku bila aku interact dengan Korean, siapa best friend aku, best friend Korean aku, semua dia tanya. So alhamdulillah sebab aku memang waktu aku awal-awal datang sini aku cakap kat diri aku, okay, aku datang sini aku nak buat apa yang aku nak. So aku buatlah apa aku nak. Aku kerja part time, aku pergi Olimpik, sebenarnya aku rasa benda-benda exposure ni aku teringat, aku tak tahu aku baca kat mana ke, orang kata waktu umur kita daripada umur 20 ke 35 ni adalah waktu kita nak membaja. Lepas pada tu baru kita menuai, pameran baru kita dapat hasilkan. So aku rasa kita semua ni muda lagi tau. So apa benda yang kita buat sekarang ni akan menentukan kita in 10 years. Macam tu lah. So tu adalah elok-elok sekarang. And untuk yang pergi interview tu, kalau betul korang waktu praktis tu korang kaitkan bila jawab soalan interview daripada yang ini, korang aku pernah ada experience ke dengan benda ni, macam tu. So bila korang kaitkan dengan experience korang, benda tu akan easier lah. Macam tu. Banyak pengalaman kat Korea.
Sekejap, yang Umi cakap pasal tak Umi. encourage untuk salary tu kan. Yang tu betul lah, sebab kita kan biasalah nak tahu gaji berapa kan. Tapi betul lah tu. Just untuk tips lah, kalau kita nak gaji apa kita nak kan. Let's say lah, kita tengok kita punya qualification kita punya experience. Macam mana aku selalu buat lah. Sebab contoh macam aku nak at least, contoh let's say lah 2,500. Tapi aku tulis, sebab sometimes dekat interview dia akan bagi borang kau untuk tulis berapa gaji kita expected kan. So tulis je lebih. Aku tulis 3,000. Aku tulis 3,000. Aku macam 2,500, okay 3,000. Sebab bila once dia tanya kita, dia offer, dia tak tengok gaji kita berapa expected. Dia nak kita, dia beritahu berapa kita. Itu benda tu tak. Tapi kalau nasib kalau kita buat 2,500, kena tanya dia 2,500, dia tawar 2,500. Mungkin ada rezeki 3,000 dia bagi kan. Who knows? Lepas tu kan. Ada lagi satu ni untuk orang perempuan lah. Antara interview yang aku pernah pergi lah kan. Aku, sorry ni untuk perempuan-perempuan, orang kaum-kaum hawa yang kat sana. Aku pernah jalani interview yang soalan dia aku macam, asal kau tanya soalan ni? Macam tu contohnya, pertama dia tengok aku punya resume, lepas tu dia tanya aku, dia tengok aku punya ni kan CV. Dia tanya aku, mak kerja apa, ayah kerja apa. Lepas tu dia kata, mungkin awak patut jadi educator macam mak awak. Dia cakap macam tu tau. So waktu tu, bukanlah aku kata jangan ni, tapi aku rasa waktu, kalau korang ada confident, stand for yourself lah waktu tu. Cakap kat dia, sekarang ni ikutlah apa idea korang ada. Waktu tu aku jawab, aku rasa educator memang bagus, tapi tak semestinya perempuan kena jadi educator sahaja. Sebabnya aku pun boleh educate kau, anak-anak, aku pun boleh educate through aku bekerja. Education tak semestinya di dalam kelas saja. Aku cakap macam tu, lepas tu aku belah. Sebab aku geram gila. Okay. Lepas tu second ada interview ni, Mina tanya tau. Ada boyfriend ke? First. Bila plan nak kahwin? Bila plan nak kahwin? Ada boyfriend ke bila plan nak kahwin? Waktu tu aku macam, aku bila, waktu tu memang aku mula-mula rasa nak ni. Tapi aku cakap, okay sabar. Lepas tu aku cakap, aku pandang HRD, aku cakap, aku rasa aku tak nak jawab soalan ni. Aku cakap macam tu tau. Lepas tu, sebab yang tanya tu engineer dia tau. Lepas tu HRD kata, tak payah jawab pun tak apa. So, benda-benda macam ni masih ada tau di dalam, macam mana kita memang, kalau kita tengok dunia sekarang ni lah apa ni, tapi soalan-soalan ni akan sentiasa keluar. Tapi pada waktu-waktu tu, orang perempuan, kalau korang just stand for yourself, contoh kalau aku lah pada tempat tu, aku tak jawab. Tapi kalau aku nak jawab lah, aku akan cakap aku ada boyfriend, aku plan nak kahwin dan aku plan nak ada anak bila. Tapi benda tu tak ada satu pun berkait dengan kerja aku, dengan apa yang aku akan buat untuk company korang. So just hire me and trust me. Aku tak jawab macam tu lah, sebabnya aku rasa memang aku faham lah kenapa company fikir macam tu kan. Tapi at the same time benda tu tidak memberi peluang untuk kita, macam mana orang perempuan ni dia akan rasa ni. So whenever you macam mana face that kind of questions, make sure jangan ni dalam keadaan marah, tapi balaslah dengan facts. Kenapa kau boleh buat apa yang kau boleh buat. Contoh kau despite of the ni. So aku terkejut lah, so aku tak pernah dapat soalan-soalan macam tu kan. Macam Umi kata dia maternity leave. Purpose dia tanya tu dia probably nak tengok cara kita jawab. Tapi mungkin dia nak tengok. Oh sorry. Umi. Ambil. Ayo Umi nak kata share kat chat je. Cakap sikit Umi. Apa? Umi? Apa nak cakap apa? Kami dah cakap dah dekat chat. Share lah sebab okay. Ni sekarang ni kita orang share perspektif interviewee kan. Apa perspektif interviewer, sebab yelah Umi kan daripada HR kan. Maybe nak share? Okay lah.
Sebab aku pun pernah interview as a graduate and as well as interview graduate. So in the view of becoming the candidate, aku rasa dia banyak interview banyak tanya pasal critical question. Contohnya macam if let's say if you are put in a trouble, so how you handle that kind of situation. So kau kena think critically. So memanglah dia akan tanya juga apa experience kau masa dekat college, apa yang kau buat, what kind of leadership skill that you have, sort of things. Tapi at the same time, kau kena develop siapa yang currently in the university, you have to develop your critical thinking skill. Betul? And then macam in term interview of interviewer, aku pernah interview graduate for engineering program. So one of the criteria that kita orang tengok is we want to see someone yang ada passion. It's not only you want to apply the job, tapi you have to have that strong interest why you want to be in that position and how you gonna contribute to the company. Betul? Yeah. Scary pula Umi That's kalau right. interview dengan Umi. Sorry. Yes, I'm talking about reality of applying a job lah. So Yalah. that's what I feel. Umi cara cakap dah lain orang matang. Tu lah. Bagus lah. Matang dia lain. Maybe kita akan pass each other dalam interview Umi. Kan, nanti Umi share lah tips-tips. Boleh buat Yes, video. and then yes, it's true that tak boleh tanya salary. So the tip is, so jangan tanya masa interview, but let's say if you are chosen to be in the next stage, you are able to communicate with HR and masa tu you tanya berapa company akan offer. Faham. Okay, faham? Okay. So actually kan ni pengalaman aku dan juga aku to be honest to be honest aku dapat kerja ni aku nak highlight korang kena jaga lah dan korang kena cari benda ni kena usaha sendiri networking is a key requirement in the corporate world to be honest with you memang networking. So apa yang aku lalui adalah bila aku involve banyak program masa kat universiti. So the program ni there is a good kat UiTM dia ada program dengan Big Four. So orang-orang head HR semua dia orang akan turun dia akan nampak siapa yang bertanya, siapa yang buat program. From there I build the networking lah. So from there pergi mock interview, dapat phone call, dia cakap okay nanti update result okay, okay masuk, settle. Macam tu je. Tapi that's the networking aku bukan nak cakap kabel tetapi Orang networking. Kabel lain. Networking. Ya betul networking Okay, kita build ourselves to be better untuk gain the networking. Itulah. So siapa-siapa kat luar sana build the networking lah. Dan interview ini pengalaman orang lain juga. Interview ni korang kena ready macam-macam. Mana ada Zais? Siapa? Umi. Cik ke? Okay. Ni ada pengalaman kawan aku lah seorang ni kan. Korang kena ready interview macam mana. Sebab ada kawan aku seorang ni kan. Dia apply EY. Dia daripada small firm ke medium firm macam tu kan. Lepas tu masa HR nak interview tu, dia ada kerja kat Labuan. So dia cakap tak boleh, dia ada kerja kat Labuan. So dia pergi Labuan. Dia sampai Labuan, orang HR tu call. Can you free your lunch hour tak? Partner boleh turun. Partner ni kita orang punya bos-bos lah kat firm kan. Dia cakap partner turun Labuan. Sebab partner tu pun nak jumpa klien. So lunch together dengan partner tu kat Starbucks. Partner tu belanja air, interview kat Starbucks. So imagine that happen to you one day, so be prepared lah. Itu memang dahsyat kan. Benda tu aku tak lalui tapi be prepared lah macam mana. Dia dapat lah. Mana tahu kan tiba-tiba bos nak interview kau dalam kereta on the way office dia macam mana. Kau nak macam mana. Be Betul. prepared lah. Betul. Ini ada thing nak share. Naim mana Naim? Naim mana ni? Ada sini ada. Tak ada. Saya buat ni baca chat kita buat undian untuk next forum.
cadangan dia moderate. Tak ada, kita dah luar topik interview dah. Kita dah next forum lah. So cadangan dia, one of the moderators should be Ipang, Umi Soleha, Zatil Amira. Kalau Nadia nak masuk ke, okey Kak, ikut lah macam mana. Nak ganti Zatil dengan Nadia, pandai-pandai lah. Tapi Ipang dengan Umi wajib lah. Oh. Okay, siapa lagi nak tanya soalan ke panelis, nak tanya siapa-siapa soalan? Nak tanya. Sekejap. Amat guys, tanya lah. Nak tanya tapi Eh, ada orang nak jawab ke? Oh ya. Kena jawab. Cik. Tak, aku nak bagi another tip Amin. for those yang tengah kerja and currently planning for their career path. So, kalau I'm not sure if in other country lah, tapi in Malaysia, if you want to survive and if you want to stand out from the others, make sure that you have something extra, which means contoh macam certification ke, ataupun you involved in special project, volunteer, yes, that kind of thing. So sekarang ni aku tengah buat certification with Yayasan Penerajus, fully sponsored. Everyone can be in that program as long as you apply. They have a lot of program. Of course, you are bonded for 1 year. Tapi macam for 1 year tu kau just kena kerja in leisure je. That's all. You don't have to pay anything. So try to cari macam to step up yourself lah. Sertifikat apa tu? Yang aku buat tu sekarang data analytics. Oh, okay. Oh, kau nak go for big data. Yeah, because it's one of the demanding skill right now lah. Yes. So Sangat-sangat. Aku tengah fikir nak pergi that ni ke tak, tapi ya. regardless Oh, of your background, you can still apply. I know. Itulah, aku rasa betul lah cakap Umi tu. Sekarang, and lagi satu kan, macam sekarang ni, bukan je nak stand out tau, tapi orang kata kejar impian kan. Tapi kadang-kadang kita tengok juga impian kita tu dengan dunia sekarang ni punya demand ke, orang kata. Tu macam mana. Sebabnya aku rasa semua benda aku rasa sekarang ni ada ni, cumanya macam contoh orang-orang yang programmer ke apa semua tu boleh pergi ke arah data engineer yang sekarang ni memang tengah orang cari kan. Sebab sekarang ni konsep dia macam tu. So, and kalau korang boleh mahir ataupun ada skill dekat bahagian-bahagian tu, korang memang akan stand out lah macam Umi cakap. Okay. Mamat ada Mamat? Ada. Nak dengar tips anyone yang kerja dengan kerajaan, maybe perbezaan government job and private company. Siapa dengan government? Ada yang kerja. Siapa dengan government lah? Siapa yang dengan government sekarang? Ida. JLC. Tahu government timing dia okey lah, best. Relax. Tak ada Oh, GLC. Ke Mael tahu ke mana-mana pernah audit GLC ke, so invest apa daripada melihat ke, analis ke? Tak tahu lah government. Tak. Sebab aku lebih involved dengan bank. So aku tahulah sedikit sebanyak apa bank nak kan. So government tak tahu mana lah. Musyik lah government, Musyik. Musyik Kashmir. Yo. Bukan kau bawa JLC ke? Apa dia soalan ni? Tu ada Fakirah tanya soalan. So, perbezaan government job and private company. Alamak. Oh, okay. Kau nak daripada sudut macam mana? Bagi je. Okey lah. Aku pernah intern dekat DRB Highcom. And aku pernah, aku as protege dekat Green Tide Malaysia. And then what I see is, kalau dekat company swasta, masa-masa macam ni kau memang barai sikit lah. Member even yang
because aku duduk production line dulu. So member-member yang dulu duduk dalam line memang sekarang ni banyak yang kena buang macam tu semua kan. Tapi kalau dekat government kau orang cakap kau relax sebenarnya, tapi kau tak relax sebenarnya. Sebab I handle blueprint kan. So we are suggesting a new blueprint for urban mobility for Malaysia. And then kita terlibat dengan RMK 12 and stuff. So kita kejar deadline juga RMK 12 pun soon kan. So it's actually not that easy lah juga. And kau pun kena follow banyak protokol lah sikit government kot. Compared to swasta kan. Betul. So kot. Okay. Apa pergi aku. Betul juga tu, sebab kalau dalam swasta depend lah. Maksudnya swasta tu besar mana company macam aku, walaupun aku ada senior, ada manager in the middle between partner is the top lah, top leader kan. Kadang-kadang memang direct je, meeting dengan dia orang direct. That's a good exposure lah. So aim kalau boleh Aim high. nak dapat big company cepat susah, tapi kalau tak boleh direct, kena pandai lah. Masuk lompat-lompat. Nadia pandai ni lompat-lompat kan Nadia? Fakira, unmute Fakira. Oh, yeah. How are you? Hai Fakira. How are you? Alhamdulillah. Kau PhD kan? Yeah, no. Maybe bolehlah share. No. Fakira. Serius lah Fakira PhD? I got How's admitted life Fakira? Okay. Tak. I got admitted. Okay. Baby jap bahasa Melayu. I got admitted as PhD, tapi I had a clash dengan my advisor. It was like both way punya clash. Lepas tu I decided to go out from the program, tapi macam I had another offer, tapi macam tak berani lagi nak masuk balik. Tapi I still do I'm finishing my master, and then I kerja as teaching assistant. Yeah. So macam like I'm just finishing my school until we'll see, like by the end of this year I finish my master, and we'll see if I'm gonna jump into PhD. Yeah. Cause Okay, all the best lah Fakira. yeah, thank you. So you're still planning to stay lah? I mean, Because you asked about the beza kerja government ni kan. Macam Fakira is interested nak masuk government punya ni ke? tak, I don't think so. I think I'm gonna stay here for a bit. Yeah. Yeah, we'll see when the time comes. I'll come back or something. Okay. Where are you right now? Ni call dari mana Fakira? From LA. Oh, okay, kita dah jumpa dah next forum. Tak. Korang selalu buat waktu malam. Lepas macam I think like korang buat selalu macam this hari ni kan Sana pukul Friday, so berapa? I can join. Sekarang pukul 9. Malam. Yeah. Yalah, keren lah. Okay, faham. Yeah. Dalam Sorry perbezaan Naim, tadi masa. ada suara budak. Oh, that was you. Okay, ingat siapa? Okay. Okay, okay, thank you Fakira. Anything update lah. Anyone nak tanya soalan lagi? Panel tanya You soalan. yang nak update tu boleh update juga. Curious juga, like siapa aku macam tak. We try to finish our session by 12.30 lah. Kalau ada Okay. apa-apa lagi. Okay, penutup. Mari. Hamzah. Mazhar. Tahu dengar yang buat senyap gitu Mazhar. Macam mana sekolah sekarang Hamzah? Mazhar. Come on Ya. Mazhar. Hamzah Aku dengar jangan sengaja. nervous sekarang. Mari sini animal.
Dulu. Betul lah. Panel nak tanya siapa-siapa lagi ke? Dah aku just nak okey dengar kot. orang lain. Panel pun nak berbuka puasa lagi sejam. Boleh kot Oh. kita penutup. Okay. Last lah nak tanya. Hanif. Hanif nak share apa kan ni? Update kau ke? Come on, Nip. Mazhar ke? Nip ke? Tak ada. Tadi aku leave sekejap, setengah jam. Tu lost tau. Oh, tahu pun kau ni. Okay, so I think dah sampai ke konklusi lah. Jadi sebenarnya objektif dia yang kita kena faham is nak cakap every experience yang kita ada, baik ataupun buruk, sedih ke, happy ke, gembira ke, stres ke, susah ke, semua perjalanan tu ada makna lah. So persoalan dia, either kita ambil pengajaran atau tak, tu je. So don't waste your pengalaman yang lepas-lepas, walaupun benda tu kecil kan. Ada orang struggle, betul, ada orang struggle cari duit sendiri kan, buat Grab lah, itu but that's pengalaman. Dan pengalaman tu jangan malu nak share kat orang lain, sebab pengalaman kita juga memberi motivasi kat orang lain. I think that's all for me lah. Okay everyone. Okay, jadi saya harap semua dapatlah something kan dalam session ni. Dan apa-apa update boleh share dalam grup WhatsApp, boleh share kat sini. Anything, nanti kita jumpa balik next session I think. Next session pula. Okay, itu je. Okay, Thank you semua, minta maaf salah silap. Yang Okay. salah cakap. Okay, terima kasih nak buat Jain. Thank you. Okay. Assalamualaikum. Naim masak. Tak mungkin Naim. Selamat berbuka.